Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu dalam kuliah. Kalau tak salah saya, hari ini hari ke-35. Tajuk yang ke-35. Setiap hari insya-Allah 10 pagi kuliah duha secara langsung daripada Tahfiz Mutmainnah Kampung Baru Permatang Berangan, dan saya Ustaz Syahril insya-Allah sekali lagi pada pagi ini kita akan membahaskan satu tajuk, yakni ikhlas. Terima kasih dia ucapan-ucapan yang mendoakan saya, isteri. Teruslah tolong berdoa, bangun tahajud doa supaya isteri saya sihat, sembuh. Dah 8 bulan dah. Baik. Sebelum saya memulakan kuliah duha, ada satu yang menarik pada pagi ini. Saya nak buat perubahan sikit. Saya akan membaca puisi. Sementara nak tunggu online set kan. Puisi yang bagi saya ni agak menarik, yang ada orang hantar kat saya sebagai renungan pagi ini. Saya pilih, jangan ambil peduli apa yang orang lain kata, namun ambil peduli apa yang Allah firmankan dalam kalamnya. Jangan ambil peduli apa yang orang kata bila sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu menepati kehendak Allah. Yang kita bimbang Allah yang tidak pedulikan kita. Ini semua renungan yang cukup baik sebagai pengajaran. Macam saya pun samalah. Apa orang tak kata, yang penting apa yang Allah firman dalam Quran. Apa tanggungjawab saya sebagai pendakwah, itu yang lebih penting. Adakah saya telah menunaikan tanggungjawab saya menyampaikan risalah Islam dengan sebaik-baiknya, dengan tidak menyembunyikan apa satu perkara pun? Itu persoalan yang perlu kita jawab. Jadi kita tak peduli cemohan, penghinaan. Ada semalam dia lanyak saya, tapi mungkin orang lain dah lanyak dia dah. Saya malaslah nak sebut nama dia. Mungkin ini budak mentah lagi lah cara tulis tu pun. Kalau nak berhujah silakan, insya-Allah masuk messenger, saya nak jawab kan, insya-Allah. Baik, begitu juga kita tak ambil peduli bila kita buat kebaikan, asalkan kebaikan itu menepati kehendak Allah. Macam yang Ustaz Abid Liu sedang melaksanakannya, itu memang tepat. Jangan peduli. Yang kita bimbang Allah yang tidak pedulikan kita. Ini yang kita bimbang. Allah tak melihat langsung kita, Allah tak pedulikan kita, tak pelihara kita, tak jaga kita. Itu yang kita bimbang. Itulah sedikit. Terima kasih di atas puisi yang dihantar kepada saya oleh saudara Amin. Dia pun ex-banker, dah retired. Dia yang menulis, yang mana menarik. Saya dah memang save untuk kita bacakan, insya-Allah. Terima kasih saudara Amin. Mungkin dia juga sedang melihat. Baik, pada hari ini tak panjang perbahasan kita, lebih kurang 3 jam ya, insya-Allah. Boleh tunggu 3 jam. Hari ini ikhlas.
saya ingin memulakan perbahasan tentang ikhlas dengan firman Allah dalam surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ni lam yakunil ladzina kafaru. Arabnya Al-Bayyinah lah, Melayu lam yakunil ladzi. Baik. Firman Allah dalam juzuk Amma ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Saya tak nak terjemah sebab terjemahan di sini cukup padat. Dengar. Dan mereka tidaklah disuruh melainkan supaya menyembah Allah. Bukan untuk menyembah Allah. Kalau untuk menyembah Allah, makna Allah lemah. Sekiranya kita tak sembah Allah, Allah lemah. Tetapi supaya, ini tanggungjawab kita, our responsibilities, tanggungjawab kita, ya? Dan mereka tidaklah disuruh melainkan supaya menyembah Allah, mentaati Allah, dengar, serta mengikhlaskan agama baginya, yakni beribadah mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting sangat, keikhlasan, ya? Baik, itu mukadimahnya. Jadi ada orang tanya, ikhlas tu benda, ikhlas tu datang apa Ustaz? Ikhlas. Kita jawab dengan firman Allah surah Al-An'am ayat 162. Ada orang yang rojok Quran ni dah 35 hari dah saya buat ni. Muhammad Rusdan memang dia rojok lah. Itu anak murid saya setia dulu, kini dan selamanya. Dia pun pakai serban tu. Kuliah saya dia datang pakai serban. Saya tak pakai serban. Dia orang kata, apalah Ustaz? Ustaz tak pakai serban, anak murid pakai serban. Anak murid kena pakai serban sebab pahala dia kurang. Tok guru pahala banyak dah. Itu kelakar je, bukan ada apa. Nanti viral ke pula, kan? Baik, Rusdan dia selalu rojok. Baik, untuk memahami makna apa dia ikhlas, Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kita ungkapkan dalam salat kita, doa iftitah, yang sebahagiannya adalah ayat Quran. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Sebab tu kalau kita nak komen Ustaz Abid Lu ni, Abid Liu kan, dia ikhlas tak ikhlas siapa tahu. Kita nak tanyalah. Kita mula-mula dulu bila mendapat kesedaran ataupun sewaktu kecil, ayah, ibu, bapa kita suruh kita solat, adakah ketika itu kita solat kerana Allah? Kita nak tanya. Confirm kerana ibu dan bapa. Bapa suruh, ayah suruh. Lama-lama esok insya-Allah kerana Allah lah. Tak payah bertikai lah amal kebaikan, kebajikan yang orang buat. Kalau kamu mendakwa, kata si fulan tu dapat sumbangan, kemudian sumbangan tu tak sampai, asyik beli kereta mewah dalam Islam, bawa dalil. One is innocent until proven guilty. English common law states that one is innocent until proven guilty. Seseorang itu tidak bersalah selagi mana tidak dibuktikan kesalahannya. Kita yang mendakwa, sesiapa yang mendakwa, bawa dalil. Mana dalil Quran? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Al-Baqarah ayat 111. Katakanlah sekiranya benar apa yang kamu dakwa, bawalah evidence kamu, bawalah bukti. Itulah kadang-kadang kita ni pun pelik juga. Yang orang buat kebajikan, kita duk lanyak. Yang buat maksiat, kita diam. Ni tak betul. Lah ni macam ni lah. Jangan jaga tepi kain orang. Masing-masing buat. Saya bukan memihak pada siapa-siapa. Saya ni nak jadi orang tengah. Kita pun ada orang tak suka. Kita buat sudahlah. Macam tadi puisi saya baca tadi.
Kita jangan peduli apa orang kata. Kita peduli apa yang Allah sebut dalam Quran. Apa arahan Allah, tuntutan Allah terhadap pendakwah. Setuju? Jadi macam tu juga kita solat. Bukan kerana Allah peringkat awal ni kerana ibu ataupun bapa. Tapi lama kelamaan kita solat kerana Allah. Jadi cerita solat ni sonok jugalah nak bagi hilang ngantuk ya. Cerita ni di negeri Jawa, Indonesia. Orang Jawa cakap. Jadi ada pengantin lelaki ni nak kahwin. Nak kahwin. Jadi juru nikah ni selalunya dia akan tanya beberapa soalan tentang agama, nak pastikan yang bakal menjadi suami ni sedikit sebanyak tentang Islam dia faham. Jadi dia tanyalah, sama-sama Jawa, awak semayang? Awak semayang? Dia kata semayang. Jadi bila kau tu jawab semayang, dia tanyalah, lepas subuh, apa dia subuh? Lepas subuh. Dia tak boleh jawab. Kan? Kita semua tahu lepas subuh, zuhur. Dia tak solat. Jadi juru nikah kata, lepas subuh, Johor. Cakap Jawa. Juru nikah tanya lagi, lepas Johor? Dia jawab, Singapura. Tak ketawa. Cerai ya. Ini pinjam Ustaz lawak jenaka ataupun seluruh ni daripada tuan guru kita Ustaz Ismail Kamus. Jadi kita solat bukan kerana mertua, bukan kerana ibu, lama-lama kerana Allah. Solatnya baik. Ibadah ni luas lain kali lah. Cuma saya nak sebut yang dikatakan ibadah itu adalah setiap perkataan ataupun setiap perkataan dan amalan yang disukai lagi diredai Allah adalah ibadah. Terima kasih Ustaz Haddad. Assalamualaikum. Begitu juga hidup dan mati kita. Semua ada matlamat. Apa matlamat hidup kita? Kita dah bagi tahu. Kalau kita mati pun, mati kerana memperjuangkan agama Allah, kerana Allah. Masya Allah. Itu yang dikatakan keikhlasan. Baik. Jadi pada pagi ini kita nak sebut kelebihan ikhlas. Yang saya ingat 3 je lah. Kalau Ustaz Haddad ada poin-poin nanti bagi tahu kemudian insya-Allah. Sahabat saya Ustaz Haddad setiap pagi dia melihat ataupun sama-sama hadir melihat live kuliah ni. Pertama sekali yang kita selalu dah sebut, cuma kita nak ulang sahaja. Kenapa perlu ikhlas? Kita dah sebut berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apa dia? Sesiapa yang amalannya tidak selaras sebagaimana yang kami ajar, amalan itu ditolak. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau mensyarahkan hadis Muslim ini dengan menyebut syarat amalan kita akan diterima di sisi Allah sebagai amal soleh mesti 2, tak dapat tidak. Yang pertama, ikhlas. Sebab tu penting keikhlasan. Bukan solatnya apa sahaja. Saya berdakwah, Ustaz Haddad berdakwah, mesti tak dapat tidak ikhlas. Ikhlas tidak memadai, kecuali yang kedua syaratnya amalan itu menepati Al-Quran As-Sunnah ataupun menepati syarak. Ini tuntutan agama. Berdakwah adalah tuntutan agama. Nampak? Kita pergi kerja dengan penuh keikhlasan. Kerja buat kita tu tak terlibat dengan sistem-sistem riba, insya-Allah. Bawa balik pula rezeki pendapatan yang halal, masya-Allah. Kita ulang semula. Yang dikatakan ikhlas itu ialah menepati syarak.
ataupun amal soleh itu mesti syarat dia dua, ikhlas dan menepati syarat. Mana dari Quran? Saya dah sebut banyak kali, tuan-tuan dan puan-puan, bawalah sekali-sekali dalam doa. Ini doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatik fi ibadika salihin. Dah hafal dah? Surah An-Namli, surah ke-27 di pertengahan ayat ke-19. Ya Allah, ya Tuhanku, ilhamkanlah kepadaku bagaimana untuk mensyukuri nikmat kurniaan-Mu kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Yang kedua, kurniakanlah kepadaku pertolongan supaya aku dapat beramal sepanjang kehidupanku di dunia ini dengan amal-amal yang Engkau redha. Itu amal soleh. Apa yang kita buat Allah redha, dapat ganjaran pahala. Karena ikhlas dan menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dan masukkanlah daku pohon Nabi Sulaiman AS ke dalam rahmat-Mu bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang soleh. Surah An-Namli, surah ke-27 di pertengahan ayat ke-19. Itu yang pertama, kelebihan ikhlas. Menjadi syarat, salah satu syarat amalan diterima dengan keikhlasan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dia kata jangan lupa sebut cerai. Cerai ni cair, tak guna. Baik. Yang kedua, kelebihan orang-orang yang ikhlas disebut, dijamin oleh musuh utama kita, Iblis. Ada ke Ustaz? Ada. Kalau minat Quran ni jumpa semua. Mana boleh Quran tak ajar? Dia kata, betul ke Ustaz? Ya? Betul ke Ustaz kata dia kata dalam Quran ada aja ke buat roti canai? Kan? Ada tak? Dia kata semua ada. Ada. Dalam surah An-Namli, surah An-Nahli ayat 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kamu kepada orang yang ahlinya sekiranya kamu tidak tahu. Tengok Tuhan aja. Jangan tanya ustaz. Tanya ustaz, ustaz mana pandai tebal roti canai? Makan roti canai pandai ya? Bubuh telur pula, kuah banjir. Hui, kalau makan macam-macam, banjir lah tak banjir lah. Kan? Betul. Peranan ikhlas adalah poin utama dalam bab akidah. Terima kasih. Itu cerita dia. Nah. Jadi ada Iblis setelah diusir keluar daripada syurga, sebagai ulama kata, kerana dia enggan tunduk menghormati Adam, dia tidak berputus asa untuk menyesatkan seluruh umat Muhammad, umat manusia tu. Dia bermohon kepada Allah dalam suratul Hijri, surah ke-15 ayat 39 dan 40. Ini permohonan, permintaan terakhir Iblis. Dulu ada juga cerita permintaan terakhir Uji Rashid. Ustaz ni semua tahu. Apa tak tahu pula. Aku pun kaki TV lah, kaki wayang. Dulu zaman-zaman jahiliah dululah. Sekarang ni dah faham banyak dah kan. Alhamdulillah dah. Tengok tak salah, tapi janganlah lara sampai tak solat. Sebab tu kita nak mintalah kerajaannya ada ni. Nah, pukul 7.30 malam tu jangan adakan sebarang
drama-drama yang bersiri-siri. Time tu kita nak solat maghrib. Dia kata ni last episode pula. Alamak. Apa cerita apa? Rosalinda. Alamak. Cerita apa? Lausupadora. Nah, ai ustaz semua tahu. Kan? Tu cerita dia. Nah, buatlah lepas-lepas maghrib. Lepas isyak lah senang. Kan? Time tu lah kelang kabut. Tu cerita dia. Jadi iblis bermohon sebagai permintaan terakhir, wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini permintaan iblis yang bermaksud, wahai Tuhan, dalam ayat lain dia sebut fabi'izzatik. Allah atau iblis dia mengaku kemuliaan kekuasaan Allah, cuma dia degil, dia ego. Sampai masa ketika kita cerita kronologi iblis, insya-Allah, sehingga diusir keluar daripada syurga. Berilah kesempatan kepadaku untuk menyesatkan seluruh anak Adam, with the exception, iblis cakap Inggeris pula, tetapi walau bagaimanapun wahai Tuhanku, ada pengecualiannya. Siapa yang aku tak boleh sesatkan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hamba-hambamu yang ikhlas. Aku tak boleh dan aku tak mampu nak nak merosakkan amal-amal mereka. Masya Allah. Sebab tu keikhlasan yang penting. Macam Ustaz Haddad sebut, ia poin utama dalam akidah. Akidah ni soal keyakinan. Itu iblis. Iblis memberi satu jaminan, dia tak mampu menyesatkan anak-anak Adam, cucu-cucu Adam yang ikhlas. Kan kita duk baca Yasin dan sebagainya. Alam a'hadi ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Ayat 60 hingga 62. Yasin surah ke-36 ada 83 ayat. Ayat yang saya baca ayat 60 hingga 62. Tidakkah kami memperingatkan kamu wahai anak Adam, jangan kamu sembah syaitan, jangan taat, jangan patuh, jangan ikut syaitan. Sama ada syaitan jin, syaitan manusia, itu bukan perbahasan. Syaitan. Dan sembahlah aku, taatlah kepadaku, inilah jalanku, jalan yang lurus. Dan sesungguhnya syaitan ini, kata Allah, telah menyesatkan. Berapa banyak manusia yang telah disesatkan oleh syaitan. Apakah kamu tidak pernah berfikir? Sebab tu peringatan kepada saya, pada kita semua. Sekiranya kita ada cita-cita murni, don't take for granted. Sebab syaitan iblis ni, dia senantiasa mengintai-ngintai untuk menggagalkan cita-cita murni kita. Samalah macam kerajaan yang ada sekarang, Perikatan Nasional. Banyak benda baik yang telah dilaksanakan dalam tempoh yang begitu singkat. Ini peringatan. Surah Al-Hajj, surah ke-22, ayat 52. Wa ma arsalna min qablik rasulan min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati. Apa maksudnya? Suratul Hajj, surah ke-22, ayat 52. Ingat. Bagi perhatian sekejap. Jangan duk makan apa dah? Apa, baru sahur kah? Cerita dia.
Dan tidaklah kami, Allah berfirman, mengutuskan seorang rasul ataupun mengutuskan rasul atau nabi sebelum kamu illa idza tamanna, apabila rasul dan nabi itu ada cita-cita yang baik, yang amat menginginkan supaya kaum mereka beriman kepada agama Allah, agama Islam ini, maka syaitan akan masuk. Dia yang akan menyebabkan kucar kacir. Dia akan pastikan cita-cita baik rasul, para nabi, orang beriman ini senantiasa gagal. Sebab tu yang ikhlas, kita cakap tentang Islam, kalau kita tak ikhlas, tunggulah dapat kat syaitan. Saya ni ikhlas ni memperjuangkan agama Allah. Tengok-tengok berebut nak jadi YB. Contoh, bukan kata siapa-siapa. Ini dah tak betul. Dah lari niat dah tu. Kita akan memperjuangkan agama Allah. Berjuang pula tu lama dah tu. Tak tahan. Bila nak dia jadi menteri? Ni cerita ni bukan di Malaysia, di Pakistan. Lama dah berjuang ni. Tak dapat jawatan pun, hidup pun tak senang. Akhirnya lari meninggalkan perjuangan Islam. Inilah ayat dia. Suratul Hajj, surah ke-22 ayat 52. Betul Rusdan? Rusdan buat okey tu dia lah, dia check. Ingat, untuk saya, untuk kita semua, bila kita ada cita-cita yang baik, syaitan akan main peranan untuk menggagalkan cita-cita tersebut. Allahu Akbar. Tetapi kalau kita ikhlas, dia tak boleh tembusi benteng kita, insya-Allah, sebab dia sendiri memberi jaminan. Wala uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan izinkanlah aku untuk menyesatkan seluruh anak Adam kecuali yang mukhlis, yang ikhlas. Aku tak mampu nak merosakkan mereka atau nak menyesatkan mereka. Sama juga bila kita nak laksana Islam, syaitan main peranan. Cukuplah Islam kita ni cantik dah, solat, puasa, zakat, haji. Takkanlah Islam sekadar tu. Ada pula kata kepala bapa, dia kata negara Islam, dia maki hamun ulama. Ni kalau hampa dengar ni, tolonglah istighfar banyak-banyak. Pergi depan cermin tu tengok, hang ni ulama ke ulang dalam semak? Pergi tengok dulu sikit. Kan? Pergi tengok sikit. Kamu kuasai ke ayat Quran, hadis? Kamu pandai ke bahasa Arab, kamu kuasai? Kita yang berceramah ni pun mengaku banyak lagi shortcomings, kelemahan, kekurangan yang ada. Itu cerita dia. Dia kata bukan di Pakistan, tapi di negeri Gohet Gostan, sebelah pasir berdengung. Ini mesti kaki gambar piramidi ni kau ni, dia tulis pasir berdengung. Kan? Pagi ni ringkas lah, sebab ikhlas ni tak ada benda sangat nak bercakap. Cuma nak bagi point kenapa kita wajib ikhlas. Yang pertama, kita sudah jawab. Kerana amalan soleh syaratnya ialah keikhlasan dan menepati syarat. Yang kedua, iblis tak mampu nak menipu daya, nak menyesatkan hamba-hamba Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas. Macam saya sebut tadi, kita nak laksana Islam secara keseluruhan. Dia datang. Dia kata okey dah tu, cantik dah. You dah jadi pemimpin okey. Isteri you pun tutup aurat. Yang dulu tak tutup aurat langsung. Contoh. Kan? Dia dah buat banyak dah kebajikan. Nak laksana apa lagi? Nak dengar ayat? Peranan syaitan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Latif, dia nak order 5 buku. Hantar baca lagi.
Firman Allah surah Al-Baqarah. Ni ada kitab. Dengar. Saya puak-puak yang tak setuju dengan ceramah saya ni, hampa ni ulama lah. Saya bukan ulama. Saya dah sebut banyak kali. Pendakwah biasa-biasa aja. Ni kita nak sebut ni. Ni kitab ni. Muka surat 44. Tuntutan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalau ada yang komen yang tak senonoh terhadap saya, tuan-tuan tolong lanyak dia. Komen balik dia. Bagi tahu tak payah tengoklah, pergi tengok ustaz yang hang suka. Kan? Sampai kita baca ayat Quran, baca hadis sahih pun tak mau terima. Nak jadi apa ni iman macam ni? Boleh kata negara Islam kepala otak. Allahu akbar. Ni ayat saya baca. Muka surat 44. Tafsir Profesor Mahmud Yunus. Nanti insyaAllah, saya tak ingat hari apa, kita akan bahas secara terperinci munafik. Panas pula macam semalam. Hari ni tak apa panas, sejuk sebab hari ni hujan. Cuaca mendung. Wahai orang yang beriman, dengar. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Kita nak ikut Islam, kita nak amal ajaran Islam secara keseluruhan, sudah pasti syaitan, iblis akan goda kita. Macam tadi Al-Hajj 52. Cuba dengar. Ikmal, lanyak Ikmal. Siapa yang komen lanyak lagi. Muka surat 44. Jangan main-main dengan ustaz ni. Bouncer pun ada ni. Mereka sanggup mengorbankan nyawa untuk Islam. Jangan cabar. Saya tak nak sebut lah nama cerai tu. Semalam dia hentam saya, malas nak jawab lah. Dengar ayat. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, ini tafsiran, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, turutilah semua syariatnya. Janganlah Islam kamu itu separuh-separuh, setengah syariatnya kamu amalkan dan setengahnya kamu tinggalkan. Tak boleh. Islam bukan membahaskan, mengutamakan soal solat, puasa, zakat, haji. Banyak lagi. Islam aja tentang kenegaraan, perundangan, sistem ekonomi, perbatasan negara. Datang rumah saya nak tunjuk indeks Al-Quran. Cuma kita lah tak ada kemampuan. Nampaklah. Mereka semua nak lanyak kawan yang hantam saya. Saya tulis tu nama dia. Dia hantam sekali ni, saat lagi saya pergi cari dia. Kan? Dengan ustaz ni jangan main-main. Awak hebat. Kalau gentleman, mai. Saya cabar awak. Kita forum dana 2 orang. Nak tengok. Awak boleh tak? Saya akan bawa semua kitab ni bagi dia rojok muka surat je. Bukan saya tafsir, ulama. Syaitan akan main peranan. Janganlah ikut Islam kamu elok dah. Sedangkan Allah perintahkan supaya kita menerima, mengamal ajaran Islam secara kafah, keseluruhannya. Sebab tu ingat, siapa yang tidak ikhlas, dia akan kecundang. Dia pasti akan tertipu, terpedaya, bahkan disesatkan oleh iblis atau syaitan. Akhir sekali, cukuplah hari ni kita buat ringkas. Sebab saya nak promosi ada satu barangan. Yang ketiga, dengar baik-baik. Ni ada kitab. Yang komen saya tu, saya nak tanya, hang boleh ingat ke muka surat mana ni? Surah ke berapa ni nak baca ni? Tak payahlah duduk diam sudah. Tak suka dengar. Ada 2-3 orang dah tak dengar lah. Kan?
Itu cerita dia. Berani tak berani, saya memang selalu forum perdana. InsyaAllah. Nah, kita nak tengok hebat tengah mana yang duk komen ustaz-ustaz ni semua tak betul. Kan? Baik. Ayat yang sama, muka surat 394. Ni kitab tafsir Arab Saudi. Surah 15 ayat 39 dan 40 yang saya baca tadi, wala uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa dia? Ayat tadi. Iblis meminta kepada Allah supaya diberi peluang yang terakhir untuk menyesatkan seluruh anak Adam, tetapi ada pengecualiannya. Anak Adam yang ikhlas, dia tak boleh, tidak mampu untuk menyesatkan. Bahkan kelebihan keikhlasan hamba-hamba Allah itu dijelaskan di sini, Masya Allah. Sebab tu perlunya ikhlas, bukan untuk tuan-tuan saja, untuk saya. Muka surat 394 insya-Allah. Dengar kelebihan keikhlasan yang dimaksud dengan mukhlis tadi, illa ibadaka minhumul mukhlasin tu, ialah orang-orang yang telah diberi taufik. Taufik makna pertolongan. Untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Dengar lagi. Karena kelebihan ikhlas ini, Allah memberi taufik, hidayah dan taufik. Taufik pertolongan. Maka pemberian taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaatinya, sehingga seseorang terlepas dari tipu daya syaitan, mengikuti jalan yang lurus yang dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kelebihan ikhlas. Pertama, diterima amalan kita di sisi Allah sebagai amal soleh. Yang kedua, selamat daripada tipu daya syaitan atau iblis. Yang ketiga, Allah kurniakan taufik, pertolongan, kekuatan, supaya kita senantiasa taat kepada Allah dalam apa keadaan sekali, senang, susah, berjaya, tak berjaya, gagal. Dengar laungan azan, Allahu Akbar, kita boleh bangun. Bangun tu bukan kata kita saja yang kita hebat, tidak. Pertolongan Allah, taufik. Tu 3 benda yang saya nak sebut. Kelebihan keikhlasan, amal-amal kita yang ikhlas. Saya teringat Iqmal ada hantar tempoh hari, almarhum Dr. Haruddin rahimahullah ta'ala pernah berkata, beramal hingga ikhlas, bukan ikhlas baru nak beramal. Tu dia. Itu satu kata-kata cukup A. Nah, itu baru A. Beramal hingga ikhlas, bukan ikhlas baru nak beramal. Buat dulu. Ustaz Abid Liu, dia buat, dia bagi, dia ikhlas tak ikhlas, itu kita mana tahu. Allah saja menilai. Lama-lama ikhlas. Dulu kita solat kerana ibu, kerana ayah, kerana bapa, kerana mertua. Akhirnya kerana Allah. Ini satu kata-kata orang alim. Sebab tu tolonglah, mind your words. Jaga-jaga sikitlah perkataan kita. Jangan kita mencemoh, menghina, mempersenda-sendakan ulama. Mereka ni hebat lebih daripada kita. Itulah sedikit untuk pagi ni, tak sedikit lah, 40 minit tentang ikhlas. Esok insya-Allah tajuk apa, saya tak, hidayah Allah. Esok hidayah Allah. Ramai orang tanya, apakah usaha untuk mendapat hidayah Allah? Esok kita akan jawab sekadar ilmu dan kemampuan yang ada pada saya. Jadi sebelum saya akhiri, ni macam biasa, siapa yang ingin boleh order lah melalui sahabat saya, saudara Mustaza. Yang keduanya, macam biasa jugalah, insya-Allah tuan-tuan dan perempuan yang banyak menyumbang, membantu dah hampir sebulan, terima kasih banyaklah. Gunung ni pun kalau kita asyik cangkul habis, kan? Alhamdulillah dengan pertolongan Allah,
Allah gerakkan hati tuan-tuan dan perempuan sudi membantu tahfiz mutmainah dan mungkin tahfiz-tahfiz yang lain. Amalkan, insya-Allah. Saya tengok banyak yang mendengar kuliah saya, mereka mengamalkan sedekah selepas subuh. Hadis Bukhari, ayat Quran Sabah 39. Sedekah selepas subuh itu yang paling afdal. Malaikat berdoa pada kita. Nah, sebab kita hari ni internet banking, nah, dekat ujung jari, at your fingertips, tak ada masalah. Kejap ni, bubuhlah RM1 pun tak apa kan, tapi kalau RM100 lagi baik kan. Itu cerita. Jadi terima kasih. Siapa yang nak wakaf bulan ni, mungkin ada keluarkan zakat, boleh bank in terus. Nak niat saja pun boleh. Nak call saya boleh, Ustaz, saya nak buat akad dulu, ini zakat saya yang wajib, insya-Allah. Atau yang ingin mendapat pelepasan cukai pendapatan, kami ambil zakat yang dilantik. Nah, jadi tak ada masalah lah. Saya nak sebut, mungkin ada orang petikai, bolehkah sekolah agama ni, sekolah tahfiz, terima zakat? At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Ada orang tanya, bolehkah Ustaz kami bayar zakat kat sekolah Ustaz? Bukan kat sekolah saya, semua sekolah agama boleh. Ada dalil Ustaz? At-Taubah 60. Ada 8 asnaf, salah satu ialah fi sabilillah. Apakah ini maksudkan fi sabilillah? Dengar baik-baik. Fi sabilillah ialah, menurut kata setengah ulama, termasuk juga setiap amalan kebaikan menurut perintah Allah dan menguatkan agamanya, seperti mendirikan sekolah-sekolah. Sekolah apa? Tahfiz mutmainnah. Dia tak sebutlah, itu saya tambah. Sekolah-sekolah agama. Bila orang faham agama, mereka amal ilmu agama, Islam jadi teguh dan kukuh. Jadi tak payah nak petikai, boleh terima. Kalaulah kata tak layak terima zakat, macam mana kami jadi ambil zakat? Itu logiknya. Jadi terima kasih. Terima kasih pada Ustaz, insya-Allah, yang sebut tadi. Dan produk ataupun promosi yang produk ni dia panggil Top Stevia. Saya baru minum. Kelebihan Top Stevia ni, kebaikan dia banyak. Dia punya apa nama kata tu, yang bagi confirmation kata baik tu, orang panggil apa? Testimoni. Manis tanpa kalori, melawaskan, tapi lawas memang betul. Dia kawal diabetes. Saya tak ada diabetes, tak ada kencing manis. Kencing manis pun tak ada, kencing orang pun tak pernah. Stabil darah tinggi, kaya vitamin C, kawal berat badan. Saya berat badan saya dulu, kini selamanya tak lebih 60. Tambah kalau minum ni, saya dah hampir dekat 3 minggu lah. Cuma ekstrak stevia dan ekstrak buah kamu-kamu, ni harga berapa? 39. Harga 39 kan. Saya tolong promosi kat dia 25% pada tuan penasihat. Kita akan sumbangkan juga pada tahfiz mutmainah. Sebagaimana buku saya sumbang kat tahfiz mutmainah. Ada yang terus masuk bank in ke akaun sekolah, masuklah, tak ada masalah kan. Saya tak rugi. Esok kita pungut hasil apa yang kita tanam di akhirat. Jadi Top Stevia ni cuma saya nak sebut, ni Nabi sebut hadis dia yang bermaksud, sekiranya ubat itu sesuai dengan kamu, maka Allah akan izinkan, makna kamu akan sembuh. Dengar tu baik-baik. Kadang-kadang ubat yang sama, 3 orang sakit yang sama, seorang makan sembuh dengan izin Allah, seorang tak sembuh, seorang balik awal terus. Tahu balik awal, tukar alamat, batu 2. Sebab tu saya sebut hadis ni hadis sahih. Sekiranya ubat itu sesuai dengan kamu, maka dengan izin Allah sembuhlah penyakit kamu. Macam saya tak sesuai habatus sauda. Kalau saya makan, saya ada problem. Sedangkan hadis Bukhari kata baik. Begitu juga madu. Madu ni sedap, tapi tak sesuai dengan sistem body saya. Yang sesuai ialah bermadu. Yang tu boleh.
Itu boleh kan. Tapi nak buat macam mana? Saya berpegang pada hadis. Jadi why not give it a try? Okey, cuba dulu. Mana nak tahu, dia boleh kawal, melawaskan. Tapi kalau buang air kecil, memang betul lah. Itu saya tak nafi lah. Tambah macam kami ni, yang, yalah, 6 siri ni. Jadi insyaAllah, boleh hubungi 010 384 314 8996. Nombor PA saya ni saya tak ingat sebab baru kawan dia 2-3 hari ni. Sebelum ni saya pun tak tahu dia ni Bangla ke Rohingya ke, mana nak tahu kan. Sekali tengok macam Rohingya, 2 kali tengok nampak macam Melayu. InsyaAllah. Jadi sekadar tu, insyaAllah esok kita akan bertemu lagi dengan tajuk Hidayah Allah. Saya memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kemaafan daripada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekiranya terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.